Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 25 Februari bersama saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Tajuk utama malam ini. Video pertikai kertas soalan SPM, polis tahan 2 pelajar selepas guru buat laporan. Juga Akta Pelupusan atau Pemurnian Al-Quran perlu diwujud elak tindakan menghina kitab suci. Dua calon peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM ditahan bagi membantu siasatan video tular melibatkan pelajar sekolah menengah yang tidak berpuas hati terhadap kertas soalan sejarah. Ketua Polis Hulu Selangor, Superintenden Sufian Abdullah berkata kedua-dua suspek masing-masing berusia 18 tahun itu ditahan selepas pihaknya menerima laporan daripada guru wanita berusia 53 tahun pada jam 10.53 semalam. Video tular itu memaparkan seorang pelajar lelaki memakai seragam sekolah meluahkan rasa tidak puas hati terhadap kertas soalan SPM mata pelajaran sejarah. Pelajar itu juga turut mengeluarkan kata-kata kesat terhadap pembuat kertas soalan serta menghina Singapura. Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Hulu Selangor melakukan serbuan di sebuah rumah di Hulu Selangor sebelum menahan kedua-dua suspek. Polis turut merampas telefon bimbit yang dipercayai digunakan suspek terlibat dan ujian saringan mendapati kedua-dua suspek negatif dadah selain tiada rekod jenayah lampau. Akta Pelupusan atau Pemurnian Al-Quran perlu diwujudkan. Cadangan itu disuarakan Setiausaha Yayasan Paksi Kedah Soekarno Abdul Hamid agar pemurnian Al-Quran oleh orang awam dapat dilakukan dengan beradab. Sekaligus tindakan yang lebih tegas dapat dikenakan ke atas pihak yang tidak bertanggungjawab membuang Al-Quran seperti yang terjadi baru-baru ini. Saya mengharapkan ada satu undang-undang yang ditetapkan atau akta yang ditetapkan oleh kerajaan untuk memastikan pemurnian Al-Quran yang rosak ini berjalan dengan baik, berjalan dengan kaedah yang sepatutnya dengan adab-adabnya. Beliau juga berharap jika akta dan undang-undang itu dapat dirangka dan dilaksanakan, kerajaan juga dicadang untuk membenarkan lebih banyak pihak atau agensi di seluruh negara melakukan aktiviti pemurnian Al-Quran secara sah agar kesucian Al-Quran itu terjaga. Kalau boleh, kita minta kepada Kementerian Alam Sekitar, Kementerian KDN, kita minta kepada pihak berwajib memberi kebenaran kepada pihak-pihak tertentu yang mampu untuk menjalankan kaedah ini dengan penuh adab sopan. Jelasnya berdasarkan Majlis Fatwa, terdapat 4 kaedah yang dibenarkan dalam proses pemurnian Al-Quran. Pertama, kaedah menanam iaitu hanya di kawasan yang jarang dilalui manusia. Kedua, membasuh hingga hilang tulisan. Ketiga, membakar atau istilah lebih sesuai digunakan adalah memurnikan iaitu dengan meletakkan di satu tempat yang bersesuaian dan memastikan abu tidak berterbangan di merata tempat. Dan keempat, mengoyak atau mericik menggunakan alat atau mesin sehingga tidak dapat dilihat tulisan atau ayat Al-Quran. Sementara itu, beliau turut menasihatkan agar orang ramai mula menggunakan istilah memurnikan Al-Quran berbanding membakar atau melupuskan. Jadi, adab kita dengan Al-Quran, kita tidak menggunakan istilah-istilah yang menggambarkan bahawa ianya dalam bentuk yang menampakkan atau digambarkan penghinaan. Sebab itu kita di Kedah, kita meletakkan bahawa istilah yang kita gunakan ialah pemurnian Al-Quran. Dan bila kita bawa ke laut untuk kita lepaskan, istilah yang kita gunakan ialah kita melepaskan, bukan kita membuang. Jadi istilah-istilah ini juga perlu kita gunakan dengan sebaik mungkin dengan Al-Quran. Baru-baru ini tular sebuah video sebanyak 13 naskah Al-Quran yang dibuang di dalam longkang berhampiran Tasik Sri Murni Jinjang. 8 individu telah diambil keterangan oleh pihak polis bagi membantu siasatan berhubung kes berkenaan.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar bertekad terus menggandakan usaha dalam memastikan institusi Islam di Malaysia mengamalkan tata kelola yang baik serta menjulang budaya integriti. Katanya ia seiring usaha memperkasakan institusi agama untuk menjadi contoh terbaik dalam aspek pengurusan dan pentadbiran yang cekap sebagaimana diumum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa pembentangan Belanjawan 2023 semalam. Datuk Seri Anwar mengumumkan peruntukan 1.5 bilion ringgit sebagai peruntukan untuk hal ehwal Islam dan mahu institusi agama dalam negara madani menjadi contoh terbaik dalam kecekapan pentadbiran. Jelas Datuk Dr. Muhammad Naim lagi, selain itu untuk menggerakkan agenda membangun Malaysia madani, kerajaan mengiktiraf dan amat menghargai jasa para murabbi yang bersungguh-sungguh menggerakkan usaha imarah dakwah. Justeru beliau mewakili Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar di atas pembentangan Belanjawan 2023 Malaysia Madani. Datuk Seri Anwar turut mengumumkan kerajaan akan menaikkan allowance bagi 35,000 guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah sebanyak RM100 kepada RM1,100 dengan peruntukan tambahan lebih RM40 juta. Selain itu, sumbangan khas RM600 akan diberikan kepada imam, bilal, tok siak, noja, marbut, guru kafah dan guru takmir melibatkan 70,000 orang dengan peruntukan lebih RM40 juta. Sementara itu, pembentangan bajet 2023 semalam tetap mengambil kira kebajikan 1.7 juta penjawat awam biarpun kerajaan belum dapat menunaikan permintaan menaikkan gaji mereka. Keprihatinan itu terzahir apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan pemberian imbuhan sebanyak RM700 kepada kaki tangan kerajaan manakala pesara pula menerima RM350 sempena Aidilfitri nanti. Beliau berkata demikian sebagai pengulas maklum balas Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Datuk Adnan Mat, yang menyifatkan pembentangan belanjawan tidak mampu menyelesaikan masalah tekanan kos sara hidup. Datuk Adnan dipetik sebagai berkata, tiada sebarang komitmen oleh kerajaan untuk menilai semula sistem saraan baharu perkhidmatan awam melalui model gaji dan upah yang mampu meningkatkan pendapatan penjawat awam. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam reaksinya berkata QPEX perlu rasional dan memahami kekangan kewangan yang sedang ditanggung kerajaan ketika ini. Pada hemat saya, Ahmad Perdana Menteri juga memberikan keperhatian yang tinggi kepada permintaan dari pejabat awam. Ini juga termasuk memberikan bonus khusus sebanyak RM700 untuk Aidilfitri dan RM350 bagi pesara-pesara. Ya. Saya fikir itu walaupun tidak cukup baik tetapi sudah baik sebenarnya untuk peringkat permulaan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid ditemui ketika melakukan lawatan kerja di Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah di Bandar Al-Muktafi Billah Shah Dungun hari ini. Beliau turut melancarkan tabung bencana gempa bumi Turkiye, Syria yang merupakan inisiatif ke Tengah. Skuad Hijrah prihatin santuni anak-anak kurang bernasib baik. Ibu mana tidak sedih apabila anak yang dilahirkan sihat dan sempurna kini berstatus orang kurang upaya OKU. Meskipun berat ujian ditanggung, Nur Nadiah Mohzir redha dengan ketentuan ilahi selepas anaknya Nur Sharafana Amani Suhaimi 10 tahun didiagnos menghidap penyakit cerebral palsy sejak usia 3 tahun. Menurut Nur Nadiah, anak kedua dari 3 beradik itu mengalami demam panas ketika berusia 8 bulan sebelum perkembangan dan tumbesarannya tidak seperti kanak-kanak seusianya. Masa kita dapat tahu anak kita saya macam tu, memang perasaan sedih tu sangat-sangat lah sebab dia dilahirkan normal tapi kita tahu dia jadi macam tu, so sedih lah bagi saya. Tapi dengan sokongan semua orang, alhamdulillah lah kita kuat lah untuk anak kita. Dan saya mohon semua doakan anak saya supaya boleh berjalan lah. Kehidupannya sekeluarga termasuk kos bagi menampung keperluan Nur Sharafana Amani hanya bergantung kepada pendapatan suaminya, Suhaimi Mak Nur, yang bekerja sebagai peniaga makanan. Prihatin dengan nasib keluarga ini, Hijrah Prihatin turun padang menghulurkan sumbangan barangan keperluan asas.
Tujuannya ialah satu, kita bermula cuti sekolah kan. Dan kita turun untuk semalam kita buat acara berkatan yang mana TV Hijrah dan juga rakan-rakan sinergi kita, Yayasan Ikhlas dan juga Delima Emas turut bersama kita. Jadi hari ini kita daripada rumah ke rumah berjumpa dengan orang ramai yang kebanyakannya di kalangan orang-orang yang kurang bernasib baik, OKU. Hijrah prihatin turut berkunjung ke rumah seorang kanak-kanak yang mengalami masalah pertuturan, Muhammad Yusof Abdullah, 7 tahun. Menurut ibu kanak-kanak itu, Siti Zainab Masmoni, pada awalnya dia diminta oleh petugas klinik kesihatan untuk mendapatkan khidmat nasihat di hospital selepas mendapati Muhammad Yusof tidak pandai bertutur berbanding kanak-kanak seusianya yang lain. Pun begitu beliau gembira dengan kehadiran skuad Hijrah prihatin yang menghulurkan bantuan. Saya bersyukurlah. Alhamdulillah. Sebab saya tak pernah lagi dapat bantuan macam ni. Anak saya tak pernah dapat bantuan macam ni. Saya sangat bersyukur rasa. Rasa macam tak sangka lah kan. Rezeki tiba-tiba datang macam ni. Alhamdulillah lah. Sementara itu, selain bantuan rumah ke rumah, golongan OKU dan B40, Hijrah prihatin menerusi program Hijrah Kembali ke Sekolah turut menyampaikan sumbangan barangan keperluan asas kepada 100 asnaf dan sumbangan barangan persekolahan kepada 100 pelajar memerlukan di sekitar Kuala Pilah. Sumbangan disampaikan Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Pilah, Megat Afandi Datuk Wira Ismail, disertai Ketua Kumpulan Integrasi Media dan Hal Ehwal Korporat TV Al-Hijrah, Saiful Lizan Siddiq. Jadi kerjasama yang Yayasan Ikhlas hulurkan menerusi program pada kali ini, kalau semalam kita jalankan program Sunaton, iaitu berkatan kepada 48 orang kanak-kanak yang juga disertai dan dibantu oleh hampir 30 orang sukarelawan perubatan. Jadi hari ini alhamdulillah kita juga bantu untuk menyalurkan 100 unit barangan pek bantuan pek makanan dan juga 100 unit barangan persekolahan yang keseluruhannya bernilai hampir RM31,000. Rata-rata penerima sama ada ibu bapa atau pelajar melahirkan rasa syukur atas sumbangan yang sekurang-kurangnya memberi kelegaan ke atas penyediaan barangan keperluan asas maupun persiapan kembali ke sekolah. Saya sudah di rumah. Anak saya ada 5 orang lah yang saya jagalah. 5 orang. Okey, pendapatan saya, suami saya je yang kerja. Pendapatan dalam 900 lah, itu kerja kampung kan. Lepas tu saya teramat gembira lah bila dapat bantuan ni lah kan. Saya buka sekolah nanti, saya tingkatan 1. Saya sekolah dekat Tanjung. Saya rasa happy dapat barang-barang ni. Saya rasa bersyukur. Saya dari sekolah SKM Tuan Hitam Teraci. Tahun ini saya akan masuk darjah 4. Saya gembira menerima bantuan daripada TV Al-Hijrah. Adalah bekalan makanan. Program yang diadakan di Sekolah Kebangsaan Yam Tuan Lenggang, Kuala Pilah itu turut mendapat kerjasama Yayasan Ikhlas dan Delima Emas Sendirian Berhad. Hanya bermula dengan minat, kemahiran membuat resin art yang dimiliki oleh seorang suri rumah kini menjadi sumber pendapatan. Walaupun berdepan pelbagai cabaran pada awalnya, Nur Solehah Asni nekat untuk meneruskan perniagaan handmade secara kecil-kecilan ini demi membantu ekonomi keluarga. Dibuat secara handmade, sebatian resin ini mampu menghasilkan produk yang unik dan menarik mengikut acuan dan kreativiti, antaranya buku nota, rehal, keychain, bingkai, penanda buku dan sebagainya. Idea untuk terlibat dengan perniagaan ini timbul apabila Solehah melihat hantaran di media sosial tentang keunikan resin art dan mula belajar untuk menghasilkannya. Minat dan kemahiran mendalam mendorong beliau untuk mengeluarkan modal sekitar RM1,000 dan membuka tempahan secara kecil-kecilan. Bermain dengan seni kreatif ada cabaran tersendiri.
Jika sebatian resin art tidak mengikut sukatan yang ditetapkan, ia akan menjejaskan hasilnya. Namun, ia tidak mematahkan semangat Solehah untuk meneruskan minat serta niat membantu keluarga. Maklumat lanjut resin art by Solehah boleh didapati di media sosial serta nombor tertera. Perabot rosak dan lusuh bertukar menjadi baharu. Itu perkhidmatan yang ditawarkan MZ Ali Repair Sofa dengan pengalaman membaik pulih perabot lebih 10 tahun. Beroperasi secara kecil-kecilan, tawaran perkhidmatan ini adalah masa sama membantu orang ramai untuk menjimatkan kos sehingga separuh harga berbanding membeli perabot baharu. Bermula dengan modal RM50,000, MZ Ali Repair Sofa mula beroperasi pada 2012 dan masih bertahan sehingga kini atas sokongan pelanggan setia mereka. Bukan sahaja membaik pulih sofa dan kerusi, pelanggan juga boleh memilih jenis fabrik, warna, kualiti serta rekaan mengikut cita rasa masing-masing. Adat berniaga pasti berdepan liku dan cabaran. Pada 2021, perkhidmatan ini tergendala seketika apabila premis mereka ditenggelami banjir dan menyebabkan kerugian besar. Mereka terpaksa bangkit semula dan bermula dari awal. Bagaimanapun, MZ Ali Repair Sofa optimis untuk memperluaskan perkhidmatan ini di seluruh negara memandangkan bidang yang diceburi mereka belum cukup meluas. Selain sofa, mereka juga menerima untuk membaik pulih kerusi makan, kerusi pejabat dan sebagainya. Maklumat lanjut MZ Ali Repair Sofa, layari media sosial serta hubungi nombor tertera. Selepas ini, lintas langsung dari Turki selepas hampir 20 hari gempa melanda. Alhamdulillah bertemu lagi. Hampir 20 hari gempa bumi kuat yang melanda Turki dan Syria, tidak kedengaran lagi penemuan mangsa-mangsa selamat yang terperangkap di bawah timbunan runtuhan. Ketika ini, jumlah mangsa yang terkorban pula mencecah lebih 50,000 orang. Pada masa sama, hampir 240,000 anggota penyelamat kini bertumpu ke arah operasi pembersihan dan baik pulih kawasan setempat. Kita ingin mendapatkan gambaran di Turki. Bersama kita di talian Skype Zaim Zamani, live dari Istanbul. Assalamualaikum Zaim. Waalaikumsalam Hussein. Baik Zaim, selepas hampir 20 hari gempa berlaku, bagaimana Zaim melihat usaha kebangkitan rakyat khususnya di Turki untuk move on daripada bencana itu? Zaim. Baik, terima kasih Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hussein, kita tahu bencana gempa bumi kuat yang melanda Turki pada 6 Februari lalu merupakan antara bencana terbesar yang pernah melanda Turki yang melibatkan jutaan mangsa dan lebih 40,000 orang telah pun terkorban. Jadi pastinya ia bukan satu perkara mudah untuk rakyatnya move on ataupun mengubat luka akibat bencana yang melanda. Saya tiba di kawasan Ground Zero di Turki ini 3 hari selepas bencana berlaku. Ketika itu situasi agak tegang. Mangsa ramai yang sebenarnya kurang selesa apabila kita datang membawa peralatan kamera ingin menemu ramah, mereka agak kurang selesa disebabkan trauma yang masih melanda ketika itu. Ya, fokus mereka ketika itu adalah satu, untuk mencari ahli keluarga mereka yang di bawah runtuhan. Namun selepas beberapa minggu penerimaan itu semakin terbuka, mereka semakin menerima kehadiran media, malah ada yang turut berterima kasih atas kehadiran kami jauh daripada Malaysia untuk membantu membuat liputan serta membantu menyalurkan bantuan-bantuan kepada mereka yang terkesan. Dari segi move on, saya boleh kata belum sepenuhnya, namun mereka sudah di fasar redha dan telah pun semakin pulih mental dan fizikal daripada bencana yang melanda. Namun kita tahu pada minggu ini berlakunya gempa susulan yang agak kuat 6.4 skala Richter di Hatay, dan gempa-gempa susulan inilah yang membuatkan kebanyakan mangsa-mangsa ini masih lagi berada dalam fasa trauma dan berjaga-jaga untuk sebarang perkara-perkara yang mereka tidak ingini. Musin. Baik, sedikit tentang Syria. Adakah ketika ini misi bantuan kemanusiaan masih sukar untuk mengakses zon-zon perang? Dan sejauh mana nasib pelarian di kawasan-kawasan itu, Zaim? Betul, kita tahu ketika ini di utara Syria dikuasai oleh pihak yang tidak menyokong kerajaan. Jadi kebanyakan yang terkesan akibat gempa bumi ini bukan sahaja di bahagian kawasan di kawasan kerajaan, malah di utara Syria juga banyak kawasan-kawasan yang terjejas. Malangnya di bahagian utara ni mereka ni tidak mendapat bantuan daripada pihak kerajaan. Kebanyakan usaha-usaha mencari dan menyelamat digerakkan sendiri
oleh warga tempatan, dibantu oleh sukarelawan-sukarelawan di sana. Dari segi akses bantuan betul, disebabkan kawasan tersebut masih lagi bergolak sukar untuk negara-negara seperti Malaysia untuk masuk ke utara Syria bagi menyalurkan bantuan yang diperlukan rakyat di sana. Namun apa yang berdasarkan pengalaman saya masuk ke utara Syria bersama dengan pertubuhan bukan kerajaan antaranya MAPIM, kita dapat lihat antara mungkin selepas ini jika berlakunya bencana ataupun kerajaan ingin membantu penyaluran bantuan di utara Syria, boleh bekerjasama dengan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan untuk menyalurkan bantuan kepada mereka yang berada di utara Syria. Sebabkan jika bantuan disalurkan ke bahagian Damsyik yang dikawal oleh kerajaan Bashar, apa yang dibimbangi ialah mereka yang berada di utara Syria ini tidak mendapat bantuan yang diperlukan kerana bagi kita mereka di utara Syria ini sudah cukup terkesan dan sudah berada dalam keadaan daif. Jadi sekiranya berlaku dalam bencana gempa seperti ini, pastinya ia akan memberi satu cabaran besar buat mangsa. Baik, Zaim kini di Istanbul dan sebelum ini sempat ke Ankara. Bagaimana solidariti rakyat di Istanbul dan Ankara khusus buat mangsa gempa? Okey, tentulah sebagai rakyat Turki sendiri, mereka amat prihatin terhadap mangsa-mangsa gempa yang berlaku. Walaupun kalau kita lihat kebanyakan kawasan yang terkesan gempa ini berada lebih kurang 1,000 km daripada Istanbul. Sebagai contoh di Kahramanmaraş, di Gaziantep dan sebagainya, berada agak jauh daripada Istanbul. Berdasarkan apa yang saya dimaklumkan, pada hari kejadian, apa yang rakyat Istanbul ni cuba bantu rakyat mereka di sana ialah mereka ni kebanyakannya hadir ke pusat-pusat membeli belah ataupun pasar raya bagi mendapatkan keperluan-keperluan asas, dan mereka membeli dengan duit mereka sendiri. Selepas mereka membeli, mereka tinggalkan barangan tersebut di luar kedai ataupun di luar pasar raya bagi membolehkan pertubuhan-pertubuhan kerajaan ataupun sukarelawan mengambil barangan tersebut kemudian menghantarnya ke bahagian terkesan ataupun ground zero bagi membantu mangsa-mangsa mereka. Itulah antara sedikit sebanyak solidariti penduduk-penduduk di Istanbul ataupun kawasan-kawasan yang tak terkesan gempa untuk membantu mangsa-mangsa lain di sana. Selain itu juga kita tahu Turki ini banyak menerima pelarian-pelarian seperti Syria masuk ke Turki. Jadi mereka ini juga membalas budi Turki dengan turut membantu kerja-kerja kemanusiaan di kawasan ground zero. Musin. Baik. Terima kasih Zaim atas maklum balas. Kita doakan yang terbaik untuk mangsa-mangsa gempa. Dan selamat kembali ke tanah air Zaim. Kita ke laporan seterusnya. Global Ehsan Relief terus menghulurkan membantu kemanusiaan kepada insan memerlukan. Terkini ia tampil menghulurkan bantuan kepada ribuan mangsa gempa bumi di Turki dan Syria. Ketua Pegawai Eksekutif Global Ehsan Relief, Bashir Ahmad, berkata dana akan disalurkan bagi pembelian pek makanan dan pakaian musim sejuk. Katanya pek makanan akan diberikan kepada mangsa gempa bumi untuk mendepani bulan Ramadan, khususnya ketika sahur dan berbuka puasa. Jelasnya bantuan fasa pertama dan kedua telah selesai, manakala bantuan fasa ketiga akan dihantar seminggu sebelum Ramadan atau minggu pertama Ramadan. Tim kami sekarang ada tim GR Global Ehsan sekarang ni masih di Turki dan juga di Syria. Mereka telah mengagihkan pada fasa pertama dan mereka dalam fasa pertama juga mereka telah dapat kumpul data bahawa lebih banyak lagi yang mohon. Jadi Ramadan pun hampir dekat kan, hampir lagi kurang sebulan lagi. Jadi tujuan kita supaya dapat kumpul untuk memberi sumbangan iftar, makanan pek makan supaya mereka dapat, dan juga pakaian sejuk. Sekarang ni masih musim sejuk. Jadi itulah tujuan kami sekarang ni. Beliau berkata demikian selepas perasmian pejabat baru Global Ehsan Relief Malaysia di Johor Bahru. Bashir turut menyeru umat Islam untuk bersama-sama menyumbang bagi membantu mangsa gempa bumi Turki dan Syria, dan ia boleh dibuat menerusi akaun Maybank atas nama Yayasan Global Ehsan Malaysia bernombor 5517550534 atau imbas kod QR yang tertera. Talian hotline 012-234-0413 atau 012-235-0413 juga boleh dihubungi atau melayari www.globalehsanrelief.org.my untuk maklumat lanjut. Global Ehsan Relief yang ditubuhkan pada 2015 ini aktif memberi sumbangan dan bantuan kemanusiaan di lebih 30 negara menerusi 40 program. Selain Malaysia, Global Ehsan Relief juga beroperasi di Singapura, Indonesia, Kemboja, Sri Lanka dan terbaru
di United Kingdom dan Pakistan. Spanyol mengesan kes pertama disyaki penyakit berjangkit Marburg yang boleh membawa maut dan mengakibatkan lebih 200 orang dikuarantin di negara Equatorial Guinea. Lelaki berusia 34 tahun itu pernah melawat negara tersebut, dipindahkan dari hospital swasta ke unit pengasingan di Hospital La Fe di Valencia sementara ujian sedang dijalankan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melaporkan virus Marburg menyebabkan kematian sehingga 88% dan tiada vaksin atau rawatan antivirus yang diluluskan untuk merawatnya. Negara Equatorial Guinea di Afrika Tengah sudah kuarantin lebih 200 orang dan menghadkan pergerakan di wilayah Kientemia, tempat demam berdarah pertama kali dikesan sejak 13 Februari lepas. Negara itu setakat ini melaporkan 9 kes kematian serta 16 kes yang disyaki berpunca dari penyakit itu dengan gejala termasuk demam, keletihan, muntah, berlumuran darah dan cirit-berit. Pihak berkuasa Kamerun mengesan 2 kes yang disyaki penyakit Marburg di Olamze, sebuah komuniti di sempadan dengan Equatorial Guinea pada 13 Februari lalu. Sekian untuk malam ini. Ikuti kami di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.